perasaan aku dia macam ada kecamuk sikit kadang-kadang kan. Pasal entahlah, pasal ni benda baru lah. Pasal kita dia dua alam lah kononnya kan, ibarat dua alam lah. Is on camera one and also live theatre. Jadi itu ada macam camuk sikit lah. Macam mana nak execute ni benda kan. Tapi okey, alhamdulillah kita dapat go through it lah. Proses nak buat lagu dalam monolog, dua monolog tu lah, especially yang 370 sama Kopi, proses dia kena tengok dulu. Tengok first aku harus baca skrip dia, aku harus faham cerita dia dulu. Kedua, tengok. Pasal kita nak cari dia punya cue points and kita nak kena balance dengan permainan pelakon. Jadi the music and the delivery make sense. Itu pada aku the most important thing lah. Lepas tu baru kita carilah what is melodi yang sesuai ataupun not apa yang sesuai ataupun cara permainan yang sesuai. Cabaran pelakon hafal satu monolog seorang kan, aku hafal dua monolog. Aku nak kena ingat dia punya cues. So technically aku hafal dia punya monolog tapi mostly on the cue points lah. Itu cabaran paling utama, paling susah lah. Even for walaupun Najib punya Sambah punya lagu tu pun walaupun dia lagu clutch, tapi aku pun harus memahami, understand the music and also Najib punya expression. Okay, jangan lupa saksikan Bicara 25 September jam 8 malam. Mula sekali bila dapat tawaran ni, aku rasa macam tak layak. Pasal aku rasa macam dah lama tak berlakon teater, rasa macam dah karat dah. Dia aku seram-seram lah at first. Macam sebab tu macam ni jadi tak edit ni macam senyap je, macam gitulah. Itu perasaan pertama. Bila aku dah start menghafal, dah faham, dan aku rasa macam rugi kalau tak buat. Walaupun ni pertama kali aku dapat kerja dengan Cik Paat sebagai pengarah dan juga penulis, aku sebagai pelakon. So aku terima kasih. Aku hargai sangat opportunity ni. Rasa ni dia lagi up satu level. Dulu kita tahu berlakon dengan depan kamera saja, teater saja bila kita ada penonton. Kali ni dia dua-dua ada. Jadi dia ada tembus dengan penonton kononnya dan juga break the wall, the fourth wall dengan kamera. Jadi bila yang kita nak deliver, bila yang nak tengok kamera tu, when do we break the fourth wall tu important. Dia tak boleh saja-saja tiba-tiba apa. Itu lain dia. So actually ni bila dia dah jadi digital content ni, jadi online ni, dia lebih mencabar. Aku tak tidur bro. Serius aku tak tidur. Pasal dia satu tanggungjawab yang berat lah. Dia bukan satu benda yang senang. Even dia text, dia piece tu, dia bermakna. Dia bila kau sampai set, kau tengok set dia cantik dan ada banyak layers dia, banyak depth dia tu kan. Lagi buat kau rasa tanggungjawab tu lebih berat. Walaupun kita tahu dia akan jadi pre-recorded. Tapi kalau kita tak nak ambil multiple takes. Jadi nak kena tetap kasih kau punya 120%, 130% lah. Apa lagi tunggu, mesti tonton 25 September 8 malam. Janji kita ha. Lagu Samba pada tahun 2016. Tu ada satu lagu yang dicipta oleh saudara Syafiq dan saya sendiri. Okey, lagu Samba ni ada makna yang mendalam. Okay. So bila kita karang lagu ni, lirik yang ditulis oleh Syafiq ni pada saya dia ada satu makna yang tersirat. So dia je yang boleh uraikan tu lirik. So
Okay, initially lagu ni, lagu Samba ni, ramai orang ingat lagu dia tentang di Samba, word Samba tu kan. Tapi actually dia burung Samba yang actually burung yang suka berhijrah. Dan lagu ni sebelum even the monologue memang tentang perhijrahan daripada alam hidup ke alam mati. Jadi bila kita dah siap lagu tu, actually kita dah, saya tanya Pak cakap, Cip ada any monolog yang kena dengan lagu ni tak? Yang sesuai. Jadi dia keluarkan, ni takut lah lu tengok ni, boleh kena tak? Bila kita dah tengok skrip takut tu, cakap ni boleh bikin lah. So itulah jadi kita collabkan lagu Samba ni dengan monolog takut. Proses dia, Najib punya vokal tu, monolog dia dah baca dulu. Sambil tu kita cuma loopkan lagu Samba tu kat belakang. Jadi selepas tu baru kita dengar balik dengan mood vokal Najib, then kita buat arrangement yang baru lah. Cuma saya ingat masa tu Cip cakap, ni kau tak mau bikin macam ni apa, warna punya apa, piano ni semua, aku tak nak klise lah. Macam itu lah. So kita buat benda tu mengikut mood Najib at that point of time. Yang apa yang dia dah record, kita gunakan mood dia tu untuk arrange balik lagu Samba tu. Okay, for me personally, apa yang aku rasa that point of time yang tulis lagu tu, dia punya impact dengan visual is maximum lah. That is the most visual, apa yang aku visualize kan when I write the lyrics. Bila Najib act out the scenes, memang that is what I really visualize that time. It's very intense lah. Lepas saya tengok the whole scene lah. And I find that dia betul kena lah dengan lagu yang Samba ni. So apa yang nak disampaikan tu memang boleh katakan sampai lah. Memang rasa, melesap everything semua. Yeah. It's a good one. Jangan lupa saksikan Bicara 25 September jam 8 malam. Di KPTV 9590 Facebook. Okay, untuk persembahan Bicara kali ini, dia kita utamakan dari perspektif teater monolog. Jadi cuma perbezaannya bagi saya, monolog tu telah di rekod terlebih dahulu. Maknanya sebagai pelakon, saya tidak meluahkan kata-kata atau meluahkan monolog tu, tetapi monolog tu akan dimainkan secara voice over, dan lakonan tu harus, kata orang tu, jalannya sama, apa kata orang, kena tally dengan voice overnya. Jadi bagi saya prosesnya ialah, pertama kita sebagai pelakon harus hafal walaupun tidak meluahkan, kerana kita harus hafal jalan ceritanya dan bibit-bibit waktu yang harus kita insertkan, seperti emosi dan segalanya. Itu proses dia, memahami jalan cerita, memecahkannya dalam segi skeletonnya sendiri, dan mengangkat naskah tu seperti naskah, kata orang tu, kalau dalam teater kita ada apa yang kita panggil wordless theater. Wordless theater dia tanpa dialog, tapi kali ini lakonan wordless theater disertakan dengan voice over. Satu perkahwinan. Okey, kalau ditanya tentang cabaran, ianya menggunakan lebih kata orang tu metodologi lakonan. Kerana kali ini seorang pelakon tu dia tidak menggunakan suara atau kata-katanya untuk support jalan cerita, tapi lakonan itu sendiri seperti memek muka dan emosi menjadi peranan utama. Jadi itu cabaran yang utama sebagai pelakon, saya harus
kata orang tu mengenengahkan ataupun fokus saya harus lebih dari segi lakonan, dan kita bermain dengan kamera dalam satu set teater tapi bermain dengan kamera, lakonan yang kata orang tu dikawinkan atau disatukan. Jadi bagi saya cabarannya di situ. Kita sebagai pelakon seperti apa saya katakan tadi, jalan ceritanya dan lakonannya harus sama, harus tally, harus ngam. Jadi itu satu cabaran. Sesuatu yang telah direkod itu dia tak akan berubah dari segi masa contohnya. Kalau kita lakon, kita boleh take our time, ataupun kata orang tu, kita boleh emosi, harus kita ada perjalanan dia. Tapi ini kali dia ikut, sudah direkod, jadi emosi tu harus ikut. Kita tak boleh tipu. Itu satu cabaran yang bagi saya paling susah. Tapi insyaAllah lah boleh dilaksanakan, bukan tak boleh. Harapan bagi saya, setiap produksi tu harus ada harapan yang tertentu kan. Jadi kali ini apa yang kami lakukan adalah kata orang tu satu pendekatan ataupun satu percubaan yang baru, iaitu dengan dua seni yang berbeza, iaitu teater dan juga filem bergabung jadi satu. Dan kami harap ideologi ataupun metodologi yang baru ini boleh kita teruskan hingga bila-bila, kerana ini pun terjadi atas sebab apa yang kita alami, suasana COVID-19 ini yang terjadi, dan dari situ tercetusnya ideologi dan karya-karya baru yang mengenengahkan sesuatu pementasan itu untuk dibuat untuk media online. Jadi harapan saya, penerimaan yang para penonton tu harus terbuka, kerana ini benda baru dan insya-Allah benda ini menjadi satu trend. Itu harapan saya. Saksikan Bicara jam 8 malam 25 September di KPTV. Maaf, hilang suara. Actually, process for rehearsal for this show is actually quite a lot of stages. The first stage is a lot of experimentation, main dengan set, habis lepas tu main dengan gesture, saying out lines. So after lepas every rehearsal, Rafaat cakap, okay, cuba ni. Last baru bila Rafa kata main dengan batu, yang ada batu-batuan. Main dengan batu, what does the batu mean to you? Then after that I start to plot what I want from the script. So the process is actually, the beginning and then the final product is very, very different. First is fahamkan script, sebab dia bukan naturalistic, so it's quite surrealistic. It's quite difficult lah to understand. So it's understanding the script. Second is understanding what the batu means to me. And then third is the choreography for the movement and all that. And last is, ni lah antara cabaran dia. Alhamdulillah lah, ni hikmah agaknya. Sebab hilang suara pun tengah rehearsal. And then satu hari risau, sama boleh berbual tak boleh berbual. Tapi during performance, just try je lah, tawakal. Bila dah habis performance, orang kata, yeah, she adds the next gesture, macam itu tak sangka langsung. Jangan lupa tonton Bicara pada 25 September jam 8 malam. Bicara adalah satu projek siri monolog, trilogi monolog-monolog saya, dipersembahkan, dilakonkan oleh Najib Sulaiman, Zaini Mazani dan Izzat Yusof. Akan dilancarkan di KPTV Facebook page dengan KPTV YouTube channel pada tanggal 25 hari bulan September jam 8 malam, dan hanya akan berada di internet selama 7 hari sahaja. So, cepat-cepat menonton bila sempat,
7 hari, lepas 7 hari kita akan gelapkan blackout. There's no way you can watch Bicara. Terima kasih.